it up. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. U-D-K-L, U-D-K-L, go! U-D-K-L, go! Ha ha! La 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 la. Sedia. Semua. U-D-K-L. Ayo bagi semua, ayo payung dan marah. Ayo bangkit semua, ayo payung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan marah. Semua ayo payung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo payung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo
KL, kita datang. Uni KL, jadi cemerlang. Universiti Kuala Lumpur mercu tanda pendidikan MARA. Sertai kami bagi pengambilan ke program persediaan diploma, ijazah dan pascasiswaza hari ini. Layari unikl.edu.my, Where knowledge is applied and dreams realized. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan juga selamat petang. Alhamdulillah, bersama kami dalam rancangan Meet Us Real Time, satu program talk show yang membincangkan program-program pasca siswaza ataupun postgraduate yang ditawarkan di Universiti Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Information Technology atau lebih dikenali sebagai UniKL MIT. Salam perkenalan, saya perkenalkan nama saya Dr. Fauzi Naim Muhammad, pensyarah kanan di bahagian postgraduate di Universiti Kuala Lumpur. Saya ni dari segi background saya rasa saya dah lebih kurang 15 tahun lebih di Universiti Kuala Lumpur, dan saya sedikit background juga, saya sebelum ni saya pernah belajar di dalam fine art, dan sebelum tu master dalam Art and Design dan juga PhD di dalam film studies ya. Sesi petang ini adalah secara santai untuk membincangkan 3 program pasca siswaza yang ditawarkan di UniKL MIT, iaitu Doctor of Philosophy, PhD in Information Technology, Master in Information Technology, dan juga Master in Creative Digital Media, MCDM. So, buat pengetahuan anda semua, UniKL MIT menawarkan program pasca siswaza ini dalam bidang sains komputer, data science, digital media, information technology dan juga AI. Saya tidak berseorangan dalam waktu petang yang begitu ceria ini. Bersama saya adalah pertamanya Dr. Farah Wahida Muhammad, program coordinator bagi PhD dan juga Master di IT di UniKL MIT. Dan panel kedua kita adalah Dr. Muhammad Hafiz Faizal Muhammad Kamil, program coordinator Master in Creative Digital Media. Dan panel ketiga, speaker kita, very special guest juga, Profesor Madya Dr. Dahlan Abdul Ghani, Ketua Jabatan bagi Research and Innovation UniKL MIT. Selamat datang kepada semua sahabat-sahabat dan juga ahli panel yang saya kagumi semua ya. So, apa khabar semua? Okey ya? Baik. Alhamdulillah. Senang. Alhamdulillah, Dr. Fauzi. Sihat. Okay. Thanks for coming over and spending your precious time with us. Kita akan mulakan kita punya round pertama kita dengan first panel kita. Kita akan perkenalkan pada kepada sahabat saya yang juga amat hebat orangnya, Dr. Farah Wahida Muhammad. Dr. Farah, boleh Dr. Farah introduce yourself and after that just tell us a bit, serba sedikit tentang program Doctor of Philosophy di UniKL MIT. Okey, terima kasih Dr. Fauzi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Dr. Farah Wahida binti Muhammad. Saya merupakan pensyarah kanan di Universiti Kuala Lumpur, specifically di Malaysian Institute of Information Technology, MIT. Saya merupakan program coordinator untuk program Dr. Falsafah Information Technology, Doctor of Philosophy in Information Technology dan Master in Information Technology. So, serba sedikit tentang program Dr. Falsafah Teknologi Maklumat di MIT. Program ini lebih kepada penyelidikan. Okay, ia adalah program yang memberi tumpuan kepada environment of computing itu sendiri. Okay, kita boleh menjurus dalam pelbagai bidang disiplin perkomputeran. Okay, contohnya bidang teknologi maklumat, keselamatan cyber, cloud computing, teknologi maklumat dan pelbagai lagi bidang-bidang yang ada related dengan persekitaran teknologi maklumat. Program ini sebenarnya untuk yang PhD in IT memberi peluang kepada calon-calon pelajar untuk mereka ataupun merancang falsafah kedoktoran mereka
berdasarkan bidang teknologi maklumat. Itulah yang uniknya di mana mereka akan mengkaji bahagian yang mereka perlukan untuk dalam bidang teknologi maklumat. Okey, diorang akan merancang doktor falsafah mereka mengikut bidang-bidang ataupun sektor-sektor yang mereka minati. Itu sedikit sebanyak. Itu saja. Okey. Terima kasih. Minta maaf kalau ada dengar suara-suara ya di belakang. Suara anak saya sedang bergembira melompat-lompat. Okey, right. Sekarang ni kita nak juga berkenalan dengan kita punya panel kedua, Dr. Muhammad Hafiz Faizal. Boleh Dr. Hafiz tolong perkenalkan diri dan cerita sedikit tentang program kita di Master in Creative Digital Media. Okey, terima kasih Dr. Fauzi. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Dr. Muhammad Hafiz Faizal Muhammad Kamil, pensyarah kanan di Creative Multimedia and Animation Section MIIT UniKL, dan juga program coordinator bagi Master Creative Digital Media ataupun kita kenali sebagai MCDM. Okey, PhD ataupun kepakaran saya adalah dalam bidang Visual Informatics atau juga lebih dikenali sebagai Human Computer Interaction. Bidang master saya adalah dalam Educational Technology dan degree dalam bidang IT, Media Interaktif. Antara kajian yang saya laksanakan sekarang ini adalah seperti User Interface Design, User Experience dan Usability Evaluation. Okey, itu sedikit tentang diri saya, tentang MCDM. MCDM adalah salah satu pengajian peringkat master di UniKL MIIT dalam bidang multimedia mode research. Bermakna pelajar boleh memilih dan mencadangkan tajuk kajian yang akan dilaksanakan sepanjang tempoh pengajian. Okey, antara fokus kajian yang pelajar boleh pilih adalah seperti visual communication, web technologies, human computer interaction dan computer animation. Alright. Dalam section creative multimedia and animation, kita mempunyai pensyarah yang pakar dalam bidang tersebut dan mereka akan dilantik sebagai supervisor kepada pelajar-pelajar MCDM dalam menjalankan kajian masing-masing. Jadi pelajar tak perlu risau ataupun bimbang andainya rasa macam tak ada experience dalam melaksanakan kajian. So dalam multimedia di MCDM kita tak ada masalah sebab pensyarah di MIT UniKL ada kepakaran dalam bidang tersebut. Alright, berkenaan dengan sedikit program structure MCDM terbagi kepada dua, iaitu full time dan juga part time, di mana study duration for full time adalah antara 2 hingga 3 tahun sahaja. Alright, untuk part time pula adalah antara 3 hingga 5 tahun. Antara sedikit tentang syarat kelayakan adalah yang paling utama adalah anda mestilah mempunyai degree dalam bidang multimedia atau yang berkaitan. Okey, selain daripada itu, syarat minimum untuk permohonan MCDM adalah degree CGPA 2.0 dan mempunyai minimum 5 tahun industry experience dalam bidang multimedia atau berkaitan. Terima kasih atas informasi ya Dr. Hafiz. Sama-sama. Okey, menariknya juga kita di UniKL juga kita ada Master in IT, in which Dr. Farah Waida juga merupakan pakar dalam boleh Dr. Farah Waida cerita sedikit pasal bagaimana master program IT di UniKL kita? Terima kasih Dr. Fauzi. Okey, berkenaan dengan master dalam teknologi maklumat, tak clear, sorry Dr. Farah. Boleh repeat balik tadi Dr. Farah? Dr. Farah? Memberi peluang pada mereka ubah kedoktoran mereka. Tapi untuk program Master in IT ni ialah untuk pelajar-pelajar lepasan sarjana muda untuk mengembang kemahiran mereka, pengetahuan mereka
teknologi maklumat. Okay, di mana program ni sendiri lebih kepada menumpukan kepada bagaimana menganalisis data, okay, dan bagaimana membuat pengurusan projek, okay, dalam penyelidikan sarjana mereka. Okay, so untuk bidang-bidang yang ataupun sektor-sektor yang sesuai yang boleh dipelopori oleh pelajar-pelajar ataupun calon-calon pelajar sarjana ini ialah mereka boleh mengembangkan diorang punya penyelidikan, okay, dari peringkat mungkin pada waktu sarjana muda dahulu mereka meminati certain teknologi ataupun certain issues dalam teknologi maklumat. So mereka boleh kembangkan kemahiran tu dalam sarjana teknologi maklumat di UniKL MIT. Okay, right. Terima kasih Dr. Farah Wahidah for the longest explanation. Of course, apabila kita buat dalam program dalam master ataupun PhD, kita sedia faham bahawa kepentingan research tu adalah amat diperlukan, ya. Dan kita juga di sini ada beruntung mendapat rakan baik saya juga, Profesor Madya, Dr. Dahlan, yang merupakan ketua jabatan bagi head bagi innovation dan juga research di MIT. Boleh Dr. Dahlan tolong perkenalkan dahulu sedikit and then bagi tahu bagaimana ni prasarana sebagainya. Okey. Okay, terima kasih Dr. Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada semua sahabat-sahabat saya dan juga para penonton sekalian. Jadi pertama sekali saya perkenalkan diri saya Dahlan Abdul Ghani selaku Head of Research and Innovation ataupun Ketua bagi Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UniKL MIT. Dah berkhidmat dengan UniKL dah almost like 17 years plus already. So 17 tahun bersama UniKL, alhamdulillah. And my research expertise or the current research yang sekarang ni yang saya sedang fokus adalah lebih kepada animasi untuk wayang kulit dan juga masih lagi pada VR dan juga AR. Dan baru-baru ni pun alhamdulillah saya dapat grant juga, grant daripada Cendana dan sebagainya. Yes, true what Dr. Fauzi mentioned just now tentang research ni. Satu aspek ataupun budaya yang sangat-sangat penting dalam dengan keadaan pandemik sekarang ni. So untuk saya di ni maka program ijazah postgraduate ataupun Master of Digital Creative Media merupakan fokus lah bagi saya khususnya, dan program ni of course 2 tahun dan dia menggabungkan pelbagai elemen-elemen yang menarik ataupun domain yang sangat-sangat menarik dalam konteks kreatif multimedia itu sendiri. Adik-adik sekalian ataupun para penonton sekalian boleh sebut saja semua elemen-elemen research ataupun elemen-elemen dalam multimedia itu sendiri, termasuklah comics, game, AR, VR, animation, advertising dan sebagainya. So di sinilah segala konteks penyelidikan bakal berlaku dalam Masters of Digital Creative Media ini. Sangat-sangat seronok. Dalam bahasa Tamil dipanggil nala. Tu dia kan Dr. Fauzi. Memang best lah. Kalau adik-adik sekalian bila masuk ke kreatif multimedia nanti untuk mendekati lagi kursus ijazah sarjana Masters in Digital Creative Media ni, anda akan rasa seronok, para penonton sekalian akan rasa seronok dan dengan pelbagai ilmu-ilmu ataupun cabang-cabang dalam bidang kreatif media nanti. Mungkin nanti kita akan kupas lebih lanjut lah. Itu saja dari saya. Thank you Dr. Dahlan. Saya amat tertarik tadi pasal when you talk about research dan juga penyelidikan, sebab yang saya fahami Dr. Dahlan merupakan seorang sarjana di UniKL MIT yang antara publication-nya yang sangat tinggi. So saya ingin tumpang bertanya kepada Dr. Dahlan, apa yang mendorong doktor untuk really get involved, really terlibat di dalam bahagian penyelidikan, and apa yang what's your current research at the moment? Okay, like I said just now, my current research
I'm focusing more on immersive using shadow puppet ataupun wayang kulit. Itu adalah saya punya orang kata kajian daripada dahulu sampai sekarang. Tetapi cabang saya pelbagai. I've explored a lot of things from those days, from advertising, from comics up to graphics, animation, and now going into AR, VR, and later on future technologies and so on. But one thing yang saya nak share, Dr. Fauzi, and just to share, because you asked me a very interesting question just now. Because bila Dr. Fauzi tanya saya apa yang mendorong saya ke arah research ni. To tell you the truth, saya pun macam adik-adik sekalian tu. Masa saya dalam bidang research ni pada awal tu pun I was like zero. I did not know anything about this research, anything. So I was like, yeah, we do understand in general, kita dengar, tapi kita tak tahu macam mana nak start. And so what happened was I look at people. I look at people, those people who do research, yang biasa buat kajian, yang biasa publish papers and everything. Dan saya mendekati mereka dan cuba jadikan mereka sumber inspirasi, Dr. Fauzi. Dan saya ada beberapa sahabat-sahabat saya yang saya kenal dan mereka mengajar dan juga memberi inspirasi pada saya dan tercetuslah minat. Dari situlah minat tu muncul. Itu yang bila Dr. Fauzi tanya soalan tu, that is the real thing. I was just zero, nothing. Dan saya tak tahu apa benda pun, tapi bila rasa best lah, rasa seronok lah. Dia macam makan nasi kandar dengan kuah campur. Nala, tu dia. And so memang baik lah kan. So I mean that's the real thing, to tell you the truth. Because when you do research, you akan rasa seronok. So kita akan rasa memang best. And whatever areas you are doing, there's no right or wrong. It's just keep on continuing and so on. So it's for you to generate knowledge, to share knowledge dan sebagainya. Itu yang buatkan dia seronok sangat lah. Itulah dia. Dr. Fauzi, saya pun nak ringkas lah. Keep it short and sweet. Thanks Dr. Dahlan, that's very inspiring. Saya bila Dr. Dahlan cakap nasi kandak ni sama macam lazat dia sama macam buat research kan. Saya pun agak sedikit kerinduan lah. Ya, kita dah lama tak makan nasi kandak. Sebab as you all know, kita sekarang ni di zaman pandemik dan dalam zaman PKP. Saya pula duduk di area Selangor. So nak pergi travel, pergi ke Pulau Pinang tu tak boleh lah Dr. Dahlan. So saya hanya boleh tengok melalui online dan juga melalui gambar-gambaran ya. Okay, thank you very much Dr. Dahlan. Kita akan sambung kembali dengan more about our experts punya discussion about our program. Dan kita akan sembang selepas saja daripada a very short video. Ya, kita istirahat, kita akan tayangkan video ni. Video ni merupakan daripada seorang pelajar kami daripada Universiti Kuala Lumpur, MIT. Yang nama dia Arif Salahuddin, merupakan daripada pelajar Bachelor of Computer Animation. So kita saksikan dahulu ya.
Alright. Thank you. Tadi tu hasil nukilan Arif Salahuddin, merupakan pelajar daripada Bachelor Computer Animation. Karya tu dia buat tu pasal skateboard ya. So dia buat studi animation about 2 minutes. Sebab kebetulan dia pun minat skateboard and dia juga minat animation, so dia combine the two hobbies tu jadikan satu. Okay, kita kembali balik dengan kita punya sembang santai. Thank you all for still staying with us, dan kita harapkan you all get ready dengan soalan-soalan ketika panel-panel kita ni sedang berwacana ya tentang kita punya program di UNICA LMIT. Saya nak kembali kepada Dr. Muhammad Hafiz ya. Dr. Hafiz. Ini saya. Kenapa para pelajar kita patut menyambung pelajaran dalam Master in Creative Digital Media? I mean what's the peluang pekerjaan mereka nanti ya? Okey, kepada pelajar yang tamat pengajian dalam degree kreatif multimedia, anda patut menyambung pengajian di peringkat master khususnya MCDM. Seperti mana yang kita tahu sekarang ni, walaupun kita dalam environment pandemik sekarang, persaingan dalam pekerjaan tu juga agak tinggi untuk kita student-student daripada lepas degree untuk mendapatkan pekerjaan mengikut bidang masing-masing. Memandangkan sangat ramai pelajar-pelajar lepasan degree yang telah berjaya menamatkan pengajian mereka dan akan mengisi peluang-peluang pekerjaan yang ada sekarang ni. Maka persaingan yang lebih sihat sekiranya anda mempunyai kelebihan berbanding individu yang lain, iaitu dengan adanya master. Okay, meaning you have one stage higher compared to student yang ada degree lah ya, untuk bersaing dengan student-student yang degree ni. Alright, sudah tentu peluang pekerjaan kepada pelajar-pelajar yang ada degree holder ni lebih terbuka, khususnya dalam bidang seperti education sebagai lecturer multimedia, ataupun dalam multimedia application development industry. Okay, so selain daripada peluang-peluang pekerjaan yang lebih terbuka luas, peluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat PhD juga akan terbuka bila dah ada di master, so that bila dah further study dalam master, dah tamat pengajian dalam master, so boleh sambung dengan PhD, di mana PhD itu yang menjanjikan peluang pekerjaan, gaji yang lebih lumayan dan juga boleh memegang title doktor kan, bagi yang berjayalah dalam PhD. Okay, meaning that first step untuk pergi kepada untuk grab peluang pekerjaan yang ada sekarang ni, untuk further your study dalam PhD, of course you need to have master, so that for student-student lepasan degree multimedia ataupun bidang-bidang yang berkaitan dengan multimedia ni boleh segera mohon dan lanjutkan pelajaran anda dalam peringkat master ni. Right, okay. Thank you Dr. Hafiz for a great explanation on penyambungan. Remind you all balik, Dr. Hafiz ni merupakan one of our kita pakar dalam human interaction interface. So lot of things, kalau ada soalan boleh bertanyakan kepada Dr. Hafiz. Okay, kita nak bertanya kembali kepada Dr. Farah Wahida. Dr. Farah, bagaimana seseorang boleh menyambung pengajian dalam Doctor of Philosophy atau PhD di UNICA LMIT? I mean, what kind of support do we offer our PhD candidates at UNICA LMIT? Maybe boleh Dr. Farah tolong bicarakan dengan panjang. Okey, terima kasih Cik Fauzi. Dr. Fauzi, tadi soalan pertama tadi macam mana calon pelajar boleh maksudnya apply untuk program ni lah kan, untuk program Master in IT. Actually untuk apply dalam program Master in Teknologi Maklumat ni, syarat untuk disambung pengajian ialah ijazah sarjana dalam pengkomputeran atau bidang yang berkaitan
seperti yang diluluskan oleh pihak Senat UniKL. So kalau you ada background dalam degree in computing, degree in computer science, okay, so you boleh melanjutkan pengajian dalam bidang sarjana teknologi maklumat. And then berkenaan dengan support ataupun sokongan yang UniKL boleh berikan kepada calon-calon pelajar ni, actually di UniKL kita ada banyak sangat sokongan-sokongan yang kita berikan kepada pelajar-pelajar kita. Okay, antaranya untuk program master ataupun program pasca ijazah ni, pelajar-pelajar boleh memohon. Kita ada satu scholarship yang dinamakan sebagai beasiswa, skim beasiswa Yayasan UniKL Tengku Abdullah ataupun UTAS. Okay, ni diberikan kepada pelajar UniKL yang berdaftar. Setiap tahun kita akan berikan yang ni, tapi ada temu jugalah dan ada syarat-syarat yang perlu dilalui. So untuk mendapatkan calon yang berminat untuk memohon scholarship ni, mereka perlulah juga bagus dalam publication, atau maksud saya banyak menerbitkan jurnal-jurnal ataupun penerbitan di dalam jurnal-jurnal yang berimpak tinggi. So itulah antara sedangkan kalau you berminat dalam bidang penyelidikan ni, kita takkan lari daripada untuk mempublishkan kita punya penerbitan, di conference, di journal ataupun di buku. So jika kita bagus dalam bidang tu, so why not kita try untuk scholarship yang ini. Selain daripada itu, Mara juga, since UniKL adalah anak Mara, kami adalah owned by Mara sendiri. So Mara juga ada menawarkan pinjaman pelajaran dalam bentuk pinjaman boleh ubah ke peringkat pasca siswazah yang kita namakan sebagai Program Graduan Cemerlang Graduate Excellent Program ataupun GREP 2021. So yang ini pun terbuka untuk program pasca siswazah juga. So selain daripada itu, kita juga di UniKL sendiri memang kita menyediakan all support dan saya rasa nanti mungkin Dr. Dahlan akan terangkan apa lagi bantuan-bantuan dari segi research dan penyelidikan yang kita boleh bantu pelajar-pelajar dalam bidang pasca ijazah ni untuk untuk develop dan juga untuk completekan penyelidikan mereka. Okay, thank you very much for great explanation, Dr. Farah. So kita nampak ada banyak juga di sini di UniKL support, funding, sebab kita faham bahawa pelajar-pelajar ni bila nak masuk belajar tu mereka perlukan support sebab penyelidikan ni kadang-kadang selalunya jugalah memerlukan duit, nak hantar for publication juga sekarang ni juga kena memerlukan duit kan, especially kalau yang ada higher tier index dan juga kena berbayar dan sebagainya. Okey, saya ingin saya ingin juga kembalikan kepada Dr. Hafiz tadi. Dr. Hafiz, tadi tu tadi maybe boleh kita sambung balik. Dr. Hafiz tadi ada sebutkan pasal kita belajar di program. Is there any some specialist, is there any kelebihan atau maybe boleh sebutkan bentuk-bentuk bidang-bidang ke di yang kita under creative digital media? Kelebihan pelajaran tu. Tadi maybe boleh emphasis balik. Sorry, Dr. Fauzi, tak jelas. Okey, maksud saya tadi itu adalah kenapa perlu pelajar mengikuti program di UniKL MIT dan apakah kelebihan melanjutkan pelajaran dekat di UniKL MIT ni? Okey, bercakap tentang kelebihan actually ada banyak kelebihan sebenarnya tapi mungkin saya boleh ringkaskan kepada beberapa kelebihan utama je lah pada petang ini. Kelebihan yang pertama adalah pada permulaan kepada pengajian di MCDM. Okay, anda tidak perlu untuk menanti tamat convocation degree, cukup hanya tamat semester akhir degree. Let's say katakanlah semester akhir degree you guys adalah internship kan. Kalau dah tamat internship tak perlu nak tunggu sampai habis convocation, habis sahaja semester untuk internship program terus boleh mohon MCDM. Okey, lebih cepat mula
So lebih cepat juga anda boleh tamatkan pengajian di peringkat master dalam MCDM ni. Okey, itu yang kita nak sebenarnya, cepat mula dan cepat tamat. Okey, selain daripada itu, kelebihan dari segi pembelajaran seperti subjek wajib. Pelajar hanya perlu mengambil 2 subjek wajib sahaja, iaitu subjek research methodology dan juga innovation and entrepreneurship. Okay, untuk research methodology, of course you guys perlu belajar tentang macam mana untuk menulis chapter 1, 2, 3, introduction, literature review, research methodology, okay, untuk you guys propose tajuk masing-masing. Okay, tajuknya masing-masing. Dan juga subjek yang kedua iaitu innovation dan entrepreneurship adalah salah satu subjek yang mana kita nak bawa visi dan misi UniKL di mana kita adalah University Entrepreneurship, so that kita akan expose student dengan pengajian tentang innovation and entrepreneurship dalam yang mungkin boleh diselitkan dalam kajian masing-masing. Alright. Sesi pembelajaran juga tidak mengambil masa yang lama. Okay, untuk habiskan 2 subjek tersebut hanya memerlukan 3 minggu saja untuk setiap subjek. Okay, meaning that baki yang ada, pelajar boleh fokus kepada kajian masing-masing dan boleh tamat seawal 2 tahun. Okay, dan yang terakhir adalah berkenaan dengan pembiayaan pengajian. Okay, mungkin ada pelajar di luar sana yang rasa macam mana saya nak menanggung pembiayaan apabila belajar dalam di peringkat master MCDM ni. Okay, tak perlu risau sebab anda layak untuk memohon dan mendapatkan pinjaman MARA bagi membiayai pengajian dalam bidang MCDM ni. Okay, of course ada sedikit syarat lah yang disenaraikan oleh pihak MARA, antaranya adalah pengajian yang dimohon antara 2 hingga 3 tahun. Yang itu tak ada masalah lah. MCDM syarat untuk full time pengajian adalah antara 2 hingga 3 tahun. So secara automatically you guys layak untuk mohon dan juga memperolehi MARA loan ni. Dan juga selain daripada itu, CGPA degree anda perlulah 3.0 and above. Okay, itu adalah antara syarat utama lah. InsyaAllah setakat ni tak ada masalah sekiranya anda memenuhi kedua-dua syarat tersebut. Alright. Okay, thank you Dr. Hafiz for very great explanation. Saya ingin kembali kepada Dr. Farah kembali tadi. So, tadi tu kita dah tanya kepada Dr. Hafiz tentang apakah patut sambung MCDM, dan saya nak minta Dr. Farah maybe boleh kita dengar jawapan Dr. Farah ya. Kenapa para pelajar should sambung pelajaran mereka dalam Master in IT? I mean, apakah peluang pekerjaan mereka nanti? Terima kasih Dr. Fauzi dengan soalan tadi. Mungkin tadi kita ada dengar kan jawapan daripada Dr. Hafiz di mana lambakan pelajar-pelajar yang mempunyai sarjana muda di pasaran. Ini menyebabkan tak ada privilege ataupun bila kita nak memilih calon-calon pekerja kita pun kita pasti kita nak yang somebody yang ada extra, kan? So begitulah untuk program Master in IT ni sendiri dan juga PhD in IT pun di mana program ini akan membantu pelajar sebab mereka melakukan penyelidikan. So bila mereka melakukan penyelidikan, terdapat banyak maklumat dan juga tools ataupun metod-metod yang mereka akan gunakan dalam menyelesaikan masalah dan juga membuat penganalisan data. Jadinya calon-calon yang mengambil program ini daripada mereka belajar sarjana teknologi maklumat, sarjana muda teknologi maklumat yang hanya teori dan asas sahaja, tapi bila mereka mempelajari ataupun mengambil pengajian sarjana peringkat master, semestinya mereka akan lebih mempelajari sesuatu bidang tu dengan lebih mendalam, dan ini akan memberikan mereka peluang untuk memberikan dapatan-dapatan penyelidikan untuk dikongsi di peringkat industri, di peringkat kerajaan ataupun di peringkat organisasi mereka sendiri.
So saya rasa untuk bidang pekerjaan yang mereka boleh ceburi selepas mereka habis program pasca ijazah ni, ya mereka boleh demand untuk gaji, okay, dan juga mereka seharusnya boleh lebih terampil dan juga lebih berpengetahuan dalam membuat penganalisian data. Okay, alright. Thanks Dr. Farah for your answer dan juga explanation. Kita sedia faham bahawa kita ni sebagai rakyat Malaysia sedang menuju kepada peringkat education overall general yang lebih tinggi, dan sebenarnya lagi tinggi kita punya ilmu tu dalam bila belajar, dan selalunya juga kita akan fahami lebih confident mereka apabila berhadapan dengan masyarakat. Saya ada terima satu soalan kat sini ni. Maybe saya boleh cuba kita test tengok. Dr. Dahlan, ni saya nak tanya pada Dr. Dahlan sebab Dr. Dahlan ni dia biasa buat mamit. Macam saya sebut tadi tu, paling banyak publication adalah Profesor Mahdi Dr. Dahlan. So Dr. Dahlan ni banyak research dan juga banyak grant. Jadi kita nak ada seorang ni dia tanya kita, so maybe kita boleh kita research jawapannya. Dr. Dahlan, macam mana kita nak cari topik untuk PhD? Boleh tolong terangkan sikit? Okay, Dr. Fauzi. So, sebab sekarang ni pun tengah hujan, jadi saya kena nyanyi sikit lah baru nak jawab soalan ni, boleh? Dahlan, you can. Saya teringat lagu, bila hujan turun saya teringat dah lagu ni. Hujan yang bagaikan tiara. Tu dia. Tu dia. Tapi tak samalah macam apa Allahyarham Sudiman kan. Tapi tak apalah. Dr. Fauzi, so back to the question now. Yes, very interesting topic or question you address. You're asking basically one of the most important criteria in doing or conducting research is to get the right title. Macam mana nak cari idea ataupun nak cari topik research yang sangat ada impact, yang memberi kesan and give a lot of impact to the society and so on. So how do you identify these topics and so on? So normally there are many ways to look into this. So because research ni, it comes within yourself, dalam diri anda sendiri, dan it comes together with your interest ataupun passion. Mungkin Dr. Farah, Dr. Hafiz pun boleh give some comment later on. And so if you're looking for a topic, okay, so first of all, it is advisable and to be a bit more sensitive. Dia macam lagu je, sensitive. So kena sensitive sikit. So you have to be looking at the society, what is happening, what are the areas, and look at the people, respective areas. Contohnya macam golongan autism ke ataupun golongan korang upaya ke. So what are these things that you are looking at this current situation now or these people's needs, dan bagaimanakah teknologi? Di sinilah kalau dalam multimedia kita akan gunakan elemen-elemen multimedia ni, bagaimanakah dapat membantu ataupun how to overcome this situation. An example lah. And also it can happen in such a way that the topics that you are choosing could be within your interest. Macam memang anda minat. Saya bagi contoh. Let's say example, ada pelajar dekat sini or some of you wants to do a comparison studies, nak buat pembandingan di antara let's say we take Agent Ali dengan Boy ataupun Upin Ipin dengan Agent Ali. Apa persamaan dan perbezaan? Boleh, tak ada masalah. And it's not necessary you need to develop anything. So it's not based on applied research. So it can also be back to, like theoretical or, doing kind of comparison studies and so on. So sebenarnya this topic that you are choosing has to be some kind of impact, and also the direction is clear. Tu dia. Saya harap direction maksudnya objective lah. Your objective is clear, your problem statements, everything. Later on you will learn about that. So that's the whole point of doing your research. So nak cari idea macam tu lah. Dan ada kalanya kadang-kadang berbincang dengan supervisor anda pun mungkin ada tajuk-tajuk yang boleh berfungsi dengan anda, dan
mungkin dapatkan pandangan anda untuk menjalankan kajian tersebut berdasarkan tajuk. It depends on the supervisor's topic as well. So it can work vice versa and so on. So I hope my explanation will give a clear understanding, Dr. Fauzi. Okay, thank you very much, Dr. Dahlan, for how to capture the the essence of topic. Sebab memang biasanya pelajar ni mereka minat nak masuk belajar master dan juga PhD. Tapi kadang-kadang tu mereka sering confuse dan juga rasa macam kurang yakin dengan topik yang mereka bawa. Saya nak inject sikit pengalaman saya ketika saya buat master. So masa saya buat master tu saya buat pasal benda yang saya minat. Iaitu komik dan juga filem. So saya combine yang kedua-duanya sekali dan sebatikan dan dia jadi satu. Untuk PhD saya pun saya buat in cinema sebab saya minat cinema. So saya combinekan minat saya dengan kajian supaya kita boleh maintain. Sebab selalunya kita kena faham bila nak buat postgrad ni kita kena ada wawasan dan kita kena make sure wawasan tu boleh maintain 2-3 tahun ke apa kan dan sebagainya. Sebab kita tak nak nanti ada para pelajar nanti dia minat A, kemudian tiba-tiba 2-3 bulan dia nak bertukar-tukar topik. So make sure sesiapa yang minat to make sure you really into the kajian topik. Thanks Dr. Dahlan. Kita sekarang ni dalam zaman pandemik COVID maka dalam kita punya pembelajaran kita buat dalam bentuk online class. Semuanya dalam konteks work from home kelas biasanya kita jalankan pada hujung minggu, weekends, which is sangat sesuai bagi mereka yang sedang bekerja. Dan juga kita juga macam saya sebut tadi, kita punya para pensyarah kita ni kita panggil eclectic. Eclectic ni saya sebut bahawa mereka ni pelbagai dan mempunyai spesialis yang berbeza-beza. Ini juga menyebabkan apabila pelajar nak masuk, mereka boleh go. Bagi mereka yang nak buat artificial intelligence, UR, kita kan bagi cadangan mana pensyarah-pensyarah yang boleh dijadikan sebagai your supervisor. Mereka yang nak buat gaming teknologi, mereka yang contoh pasal example ada yang nak buat anime ke, ada yang nak cerita pasal minat dengan Netflix punya digital distribution ke, perkara-perkara macam tu kita punya line up of a very good dan juga paling penting juga mereka juga amat gembira untuk menerima para pelajar baru Okey, saya rasa kita ni tak adalah nak panjang sangat kita punya discussion kita ni. Sebelum kita go to Q&A, so saya nak go another round para panel So kita akan go round sekejap. Maybe you all boleh spend about 2-3 minit on kata-kata akhir So saya nak tunjukkan kepada Dr. Hafiz, is there any kata-kata akhir yang nak menggalakkan para pelajar kita, masyarakat kita untuk menaikkan status mereka ni sebagai dalam postgrad? Okey, khusus kepada pelajar yang telah berjaya menamatkan pengajian degree dalam bidang multimedia dan yang berkaitan, ini adalah satu opportunity ataupun peluang kepada anda untuk melanjutkan pengajian dalam peringkat master. Alright, so tidak menjadi halangan sekiranya anda sedang bekerja ataupun sedang menanti panggilan pekerjaan, di mana anda boleh memilih sesi pengajian sama ada full time ataupun part time. Dalam MCDM ni kita ada dua option. Jadi kalau ada rasa macam halangan, I kerja, I tak boleh nak commit dengan kita ada dua pilihan. Rasa macam you guys commitment more on pekerjaan, so that you guys boleh choose part time. So that let's say katakanlah you guys free, so you guys boleh pilih full time. Cuma full time ni anda akan lebih cepat untuk tamat pengajian anda. Di mana paling minimum untuk tamat pengajian master anda adalah dalam masa 2 tahun. Untuk part time paling cepat adalah 3 tahun. Tapi terpulang dan bergantung kepada masa dan juga situasi environment kerja dan juga masa yang lapang. Sebab kita nak buat research ni kita perlu bagi komitmen masa
waktu malam, siang kerja, mungkin malam kita boleh fokus kepada study ataupun research. Tak menjadi satu masalah ataupun halangan. Alright, untuk maklumat lanjut dan permohonan pengajian dalam MCDM ni, anda boleh layari laman web rasmi MCDM iaitu di www.unikl.my/program/Master in Creative Digital Media Information. Right, so dekat dalam tu ada information tentang mungkin skop ataupun tajuk-tajuk kajian yang mana juga anda boleh fokus, boleh cadangkan, boleh prepare the proposal dan boleh submit bersama-sama dengan permohonan nanti. Okay, so dekat dalam tu juga mendapatkan idea macam mana, apakah skop kajian yang anda boleh prepare untuk proposal nanti. Okey, itu adalah salah satu content lah yang ada dalam website itu. So selain daripada itu, dalam website itu juga ada contact number sekiranya anda perlu maklumat yang lebih lanjut tentang MCDM, so anda boleh hubungi contact number ataupun person in charge yang ada di dalam yang ada dinyatakan dalam website itu, ataupun anda boleh hubungi Puan Murniati di talian 017-669-6462. Okey, so insyaAllah Puan Murniati akan menjawab segala pertanyaan tentang MCDM. Okey, boleh buka website itu sekarang sebab sesi pengajian untuk MCDM ni akan bermula pada Ogos. Okey, meaning next month lah, Ogos 2021. Okey, insyaAllah seawal 2 tahun dari sekarang, so anda akan berjaya tamatkan pengajian peringkat master dalam kreatif digital media. Sekiranya anda mengambil langkah yang pantas lah, so terus mohon dan register untuk intake yang terdekat, iaitu Ogos 2021, insyaAllah. Terima kasih Dr. Hafiz. Saya nak juga tujukan soalan yang sama kepada Dr. Farah. Dr. Farah, you have any last comment, last anything sebelum kita wrap up? Yeah, okay. First, kenapa kenapa nak sambung di MIT ataupun pasca siswazah di MIT? Okay, first yang kita kena pilih calon pelajar, you kena make sure that program yang you pilih itu mendapat akreditasi daripada MQA, which is di UniKL semua program kita adalah mendapat akreditasi MQA. So pastikan sebelum you nak menyambung pengajian, you kena pastikan yang program you yang you nak pilih tu ada MQA. So di MIT semua program ada MQA. Pasca siswazah kita MIT, PhD IT, Master in Creative, semua ada akreditasi MQA. And then untuk pasca siswazah punya program ni di MIT ataupun di IPS sendiri, pelajar-pelajar mereka menggunakan sistem yang dinamakan sebagai postgraduate portal, di mana semua request, contohnya pelajar ingin buat proposal defense, pelajar ingin hantar progress report, semuanya secara sistematik. Maksudnya mereka perlu menghantar semua progress report mereka, request for proposal defense melalui portal yang kami sediakan. So ini banyak membantu pelajar dan memudahkan pelajar. So marilah, masuklah ke UniKL MIT. Dan lagi satu, saya nak bagi tahu untuk program PhD IT dan juga Master in IT, kami sudah menjalankan program ini selama 6 tahun. Okay, so dah ada dah pelajar yang bergraduate, okay, dan pelajar keep coming. Untuk sebagai contoh, pelajar PhD saja kita ada 65 orang student PhD saja currently. Okay, so memang tak dinafikan. Jika anda memilih menyambung pengajian anda di UniKL, specifically di MIT, insyaAllah kami akan bantu anda untuk make sure that you graduate on time. Itu saja daripada saya, Dr. Fauzi. Okay, alright. Thank you Dr. Farah. Sekarang ni again saya nak tujukan kepada soalan sama ya. Dr. Dara, is there any last comment, kata-kata terakhir ataupun what we call it, kata-kata motivasi kepada para pendengar kita? Maybe Dr. Dalan dipersilakan. Alright, thank you Dr. Fauzi. For this Masters Digital Creative Media ni, I still remember Dr. Fauzi, if I can share lah, saya masih ingat lagi. When myself and my colleagues when we sat down together to develop this program, and I remember when we invited
the industry people, especially saya masih ingat lagi masa tu salah seorang panel dia was Encik Usama Zaid, iaitu director untuk filem Agent Ali. And so he was the panel untuk program masters ni and from the industry. And he personally told me that this program is very, very good. Program masters ni is very good for the industry, and career enhancement and everything. So itulah sendiri dah memberitahu bahawa sebenarnya program ijazah sarjana yang ditawarkan di UNIKE MIT telah pun diiktiraf sendiri oleh pihak industri. Itu nak bagi tahu secara tak langsung lah. Dan itulah sebabnya adik-adik sekalian, para pendengar, to all the viewers out there, please come in to enroll in our Masters in Digital Creative Media and also our PhD and also Masters other programs as well. We really invite all of you to be there. And to keep it very short also as well, there are 5 benefits. By 5 benefits that I can say, when someone who enrolls themselves in doing their Masters or PhD, there are 5 things lah. Ada 5 perkara ataupun kelebihan. Iaitu first is you'll be specialized in that knowledge. You'll be a specialized knowledge person in that area later on. As you begin at masters, SPARA, and then you go into PhD, you'll be an expert in that area. Alright? And then you can also build up your career enhancement and advancement. Yes, anda akan boleh membina career path anda. That will be very clear. Okay? Increase your earning potential, of course. And from your career, you will also drive into your earning potential as well. And then lifelong learning. Itu yang penting. And lifelong learning. You guys can keep on looking from other areas to improve your research. And maybe from your masters in later on PhD, you want to bring up into different areas and so on. And lastly, to enhance your professional network. Okay, so dari when you have your masters and PhD, you create network. So you'll be able to meet a lot of people, and people also come and request or try to seek your advice as maybe a potential supervisor, who knows, and so on. So nampak tak dia punya kelebihan? Sangat syok. Okay, so yang penting everything goes back to your passion. And passion tu kena ada dalam diri anda supaya the research culture will come into you slowly and you will see the results out there. So I wish you guys all the best. Thank you, Dr. Fauzi and the team. Okay, thank you Dr. Dahlan for a motivational last talk. I just want to say kita ni dah hampir menuju dah nak sampai kita punya penghujung program kita ya. Dan seperti mana yang kita maklum setakat ini, kita di UNIKE MIT kita ada PhD in IT, Master in IT dan juga Master in Creative Digital Media. So bagi mereka-mereka yang berminat untuk melanjutkan kadar dan juga tenaga intelektual anda ke status yang lebih tinggi, anda berada di tempat yang bagus. Because University Kuala Lumpur ni merupakan university, is growing university. Dan kita juga kalau diperhatikan, kita terletak di tengah-tengah kota, directly di kota. Kalau dekat belakang kita tu ada Quill Mall City. Ini kalau boleh travel lah dulu even though sekarang ni semua program ni kita adalah dalam bentuk online. Saya nak ucapkan ribuan, actually bukan ribuan, jutaan terima kasih kepada para panel yang saya kagumi dan juga saya sayangi, Dr. Hafiz, Dr. Farah Wahidah dan juga Profesor Madya, Dr. Dahlan, kerana menyumbang ilmu, menyumbang segala kata-kata hikmah yang kita harapkan boleh menjanakan kreativiti dan juga boleh menaikkan perasaan untuk para pendengar, para viewers yang kita looking forward ya, bagi mereka untuk join together untuk create kita panggil better budaya research yang lebih baik di Malaysia. Setakat ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok top 10 list negara yang paling tertinggi paling educated, kita letak nombor 1 tu, mereka tengok Kanada. So Malaysia tidak termasuk pun dalam list top 10 tu. So tuan-tuan dan puan-puan ada tanggungjawab yang sangat tinggi untuk menaikkan, to be a more educated person, lantas boleh menaikkan status Malaysia ni, insyaAllah boleh masuk ke dalam top 10
most educated country in the world. Maka dengan ini saya akhiri. Terima kasih, dan kalau ada kesilapan, jadi kita ingin minta maaf kalau ada kesilapannya. Kalau ada juga soalan-soalan, terus bertanya di ruang di dalam FB Live dan juga dalam mana-mana. So ada link kat situ, boleh bertanya soalannya. Maka dengan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jaga kita. Jack it up. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0.